Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sila buka pada muka surat 380. Kita sambung ayat yang semalam, ayat daripada surah An-Namli ayat yang ke-36. Surah An-Namli ayat yang ke-36 pada muka surat 380. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat yang ke-36 yang bermaksud falamma jaa Sulaiman, maka apabila utusan yang semalam tu yang kita bincangkan semalam berkaitan dengan utusan itu nak menghadiahkan sesuatu kepada Nabi Sulaiman, maka apabila utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda, kerana apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah, bahkan kamulah yang bergembira dengan harta kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu, atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Lalu Nabi Sulaiman berkata, kembalilah kepada mereka. Jika mereka tidak juga mahu beriman, maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka, yakni berperang dengan angkatan tentera yang mereka tidak terdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka darinya, negeri Sabah tersebut, dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata kepada pengikutnya, kepada golongan bijak pandainya, wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku
singgasananya Puteri Balqis tadi sebelum mereka datang menghadapku dalam berserah diri memeluk Islam. Qala ifritum minal jinni ana atika bih qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka berkatalah Ifrit dari golongan jin, aku akan membawakannya kepadamu Nabi Sulaiman sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Berkatalah pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Kitab Allah yang dimaksudkan di sini ialah kitab yang diturunkan pada sebelum itu, iaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata sahaja. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, ini ialah dari limpah kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur ataupun aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya? Dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Ifrit tadi berkata kepada Nabi Sulaiman, aku akan membawakanmu kepadamu istana Balqis tadi sebelum engkau bangun daripada tempat duduk singgasanamu. Lalu berkatalah seorang tadi, aku akan membawakan singgasana Puteri Balqis ini sekelip mata saja. Maksudnya Nabi Sulaiman kelip mata saja buka, terus dah ada istana Balqis. Baik, ayat yang ke-41. Qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya, ubahkanlah keadaan singgasananya itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgasananya itu, atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka datanglah Puteri Balqis menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, serupa inikah singgasanamu?
Ia menjawab, boleh jadi inilah dia, dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mukjizat. Maksudnya Puteri Balqis ada pengetahuan ataupun beliau dah tahu dah Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pula adalah tetap berserah diri menjunjung perintah Allah. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu. Apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain daripada Allah, sesungguhnya adalah ia pada masa itu dari puak yang kafir itu. Qila laha dkhulis sarh falamma ra'athu hisabathu lujjatan wa kashafat an saqayha قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan Puteri Balqis, masuklah ke singgasanamu yang dah dimodify tadi. Dipersedialah masuk ke dalam istana ini. Maka tatkala ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air, serta ia pun menyingsingkan pakaian. Lalu Puteri Balqis masuk ke dalam istana tadi sambil menyingsingkan kainnya. Sambil menyingsingkan kainnya tatkala dia melihat air. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman pun berkata, sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. Lantai tadi itu diperbuat daripada kaca. Mendengar dengan yang demikian, Balqis berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri, dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Tuhan sekalian alam. Wallahu alam. Baik, sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, tafsir insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang kita ambil pagi ini rasa jelas apa yang telah pun dikupaskan tadi, di mana kisahnya berlega di antara Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan Balqis. Setelah Balqis buat keputusan bahawa dia melihat perlunya mengelak peperangan dengan Nabi Sulaiman, walaupun panglima tentera dia, pembesar dia mengatakan kita mampu melawan. Akhirnya Balqis buat keputusan untuk mengutuskan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tatkala mana ayat yang kita ambil pagi ini ialah kisah seterusnya, iaitu bila mana utusan itu sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia bertemu dengan Nabi Sulaiman dan menyerahkan hadiah daripada Balqis kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menyebut, qala atmidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Sesungguhnya kamu ni sebenarnya sepatutnya kamu tak payahlah bawa hadiah kepada Sulaiman. Sulaiman ni raja besar, raja agung. Kamu lebih perlu hadiah tersebut untuk negara kamu, berbanding bawa kepada Sulaiman yang kerajaannya seluruh dunia yang besar. Jadi bukan Nabi Sulaiman tolak kerana kesombongan, tetapi keperluan tu ialah bagi tu. Bahkan
kamu lebih layak mendapat berita gembira dengan hadiah. Dikatakan bahawa Nabi Sulaiman membalas hadiah tersebut lebih besar daripada apa yang diberi kepada dia. Cuma apa yang menarik pada ayat 27, Nabi Sulaiman AS, walaupun orang tu datang bawa hadiah dan sebagainya, tapi dia terus bertegas mengatakan bahawa baliklah kamu dan beri amaran pada pemimpin kamu, kalau dia tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sembah, nak syirik pada Allah, maka tentera Sulaiman akan datang menghancurkan negara kamu, dan dengan cara itu walukhrijannahum minha, dan kamu akan dikeluarkan pada negara tersebut azillatan, dalam keadaan yang hina, wahum saghirun, dalam keadaan yang kecil, yang ditawan. Maksudnya kalau kamu lawan, ni amaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kisah dua ayat ini menunjukkan pada kita bagaimana akhirnya bila tentera-tentera Balqis tengok istana Sulaiman dan kekuatan yang ada, maka mereka buat keputusan bahawa mereka akan menyerah diri untuk beriman kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau kita tengok negara-negara Islam yang ada hari ini pun, Islam datang tu dengan tiga. Pertama, ditawar untuk orang tu beriman. Yang kedua, kalau dia tak nak beriman, dia ada dua pilihan. Pertama, dia kekal dalam kekufuran, tetapi dia mengadakan perjanjian damai, tidak akan menyerang negara Islam. Atau kalau dia tak nak juga, maka Islam akan menyerang dia. Jadi Islam bukan datang nak terus serang. Islam datang pertama tawar dulu untuk mereka masuk Islam. Kalau tak nak, tak apa, dia kekal, tapi dia ada perjanjian bahawa dia tidak akan memusuhi negara Islam, tidak akan pakat dengan musuh-musuh lain untuk menghancurkan negara Islam. Kalau ini dia tak boleh juga, maka dia bersedia bahawa Islam akan datang. Maknanya itu tiga kaedah yang ada. Dan bila Balqis tu, ni antara ayat ke-30 dengan 38 ni jauh jaraknya panjang. Iaitu setelah Balqis buat keputusan bahawa dia akan datang kepada Nabi Sulaiman dan akan menyerah diri untuk tunduk patuh kepada kerajaan Nabi Sulaiman AS. Bila berlaku demikian, maka Nabi Sulaiman AS panggil rakyat dia di kalangan bangsa manusia dan jin. Ayat ke-38 ni dia ada satu pertandingan. Nabi Sulaiman offer siapa yang lebih cepat membawa istana Balqis daripada Yaman ke Palestin. Jadi pada waktu itu, berkatalah Ifriq, orang Melayu panggil jin Afrik. Afrik, qala Ifritu min jin, berkatalah Ifriq di kalangan bangsa jin. Ifriq ni dikatakan bahawa ketua satu kaum jin yang paling besar, Afrik. Dan dia beritahu Sulaiman bahawa dia boleh datangkan istana Balqis tu dalam waktu yang singkat. Nabi Sulaiman berdiri, tak sempat duduk, istana tu sampai. Tetapi bila berkata demikian, qala allazina indahu ilmu min kitab, berkata seorang manusia, ayat 40 ni manusia, seorang wali Allah, namanya Allahumma shalli ala Muhammad, tak ingat nama dia. Dia seorang wali Allah, dan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kata, wahai Sulaiman, aku boleh datang lebih cepat pada jin, iaitu sekelip mata je. Sekelip mata, kamu tutup mata buka tu sampai dah, lebih cepat daripada jin. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam suruh dia, suruh laki-laki yang beriman, seorang wali Allah. Lalu dia pun angkat tangan. Tak sempat dia angkat tangan, istana tu sampai terus. Dikatakan bahawa manusia dengan jin ni jauh lebih hebat manusia berbanding jin. Ayat ini menunjukkan pada kita bahawa kita duk rasa hebat jin, sebenarnya jin tak hebat. Cuma beza dia gaib, kita nyata. Dari segi ilmu, tinggi ilmu manusia. Dari segi kekuatan, kuat manusia. Dari segi segala-galanya sebenarnya manusia lebih daripada jin. Sebab tu 25 rasul tu semua manusia, tak ada seorang pun jin. Dan jin wajib beriman dengan semua rasul-rasul manusia. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia rasa hebat jin, akhir dia ikut jin, diturut kena jin, akhir jin menyesatkan dia. Sebab kita tak kenal jin ni. Kadang-kadang mari pakai jubah, pakai serban, rupanya kafir, rupanya munafik.
Ya, jin ni dia makhluk Allah Taala. Dia saudara kita, cuma dia bangsa jin. Bila berlawan di antara ilmu, tinggi manusia. Kekuatan tinggi manusia, kehebatan lebih manusia. Ayat ni sebagai dalil bagaimana manusia tu ya, dia terus dia doa dan istana tu sampai. Nabi Sulaiman AS bila dia tengok istana sampai, dia kata, qala haza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Yang aku terima ni ya, betul-betul kurnia Allah Taala. Allah nak uji aku. Tengok Nabi Sulaiman, walaupun dia raja hebat, dia kuasa besar, dia tahu bahawa ni Allah nak uji dia ni ya, nak bersyukur ataupun nak kufur. Tak adalah nak sombong, takabur, nak ego, nak rasa hebat diri ya. Kalau kita jadi raja macam Sulaiman, tak tahulah macam na'udzubillah ya. Tapi Nabi Sulaiman bila dia tengok kelebihan macam-macam Tuhan bagi pada dia, kata apa dia? Azza min fadli rabbi. Apa yang aku terima ni kurnia Allah Ta'ala padaku. Untuk apa? Liyabluwani. Allah nak uji aku je ni. Allah nak uji. Sebab tu kita ni setiap kali dapat nikmat ke dapat benda, kita kena ingat Allah sedang uji kita. Uji apa dia? Ashkur am akfur. Ataupun apakah aku bersyukur pada Allah ataupun aku nak kufur kepada Allah ya. Fa inna ma yashkuru nafsi ya, siapa-siapa yang bersyukur sebenarnya kesyukuran tu untuk diri dia, untuk diri kita, bukan untuk orang lain ya. Tapi man kafara fa inna rabbi ghanin, siapa-siapa yang engkar kufur, maka Tuhan Allah Taala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Kemudian ayat 41 ya, Nabi Sulaiman AS bila istana tu sampai, maka Nabi Sulaiman beritahu pembesar rakyat dia, pakar-pakar dia, siapa yang boleh ubah sikit istana ni ya, pattern kekal, bentuk kekal, cuma dekorasi dalam tu ubah sikit, keadaan dia ubah sikit ya, supaya Nabi Sulaiman nak test, dia kena ada istana dia, ini kena ada istana tu istana dia ya. Tapi falamma ja'at, bila Balqis sampai, Nabi Sulaiman tanya ya, ahakaza arsyuk, istana kamu macam ni ke? Kata Balqis, qala ka'annahu huwa, seakan-akan istanaku ya, ka'annahu, seolah-olah, seakan-akan seakan-akan istana saya. Tapi dia kata tak mungkin istana dia, sebab istana dia Yaman ya, tak mungkin istana dia ya. Kemudian bila wa utinal ilma min qabliha, cuma Balqis kata, aku tahu bahawa ya, Sulaiman ni raja yang hebat, raja yang berkuasa, dengan ilmu yang Tuhan bagi, dengan mukjizat yang banyak Allah bagi pada dia. Wa kunna muslimin, lalu dengan itu kami menyerah diri menjadi hamba Allah yang beriman ya. Kemudian ya, cuma Balqis kata ya, dia sebelum ini dia dihalang untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dia syirik pada Allah sebelumnya dan dia tidak beriman ya. Dan bila qilalaha dukhuli as-sarha, dan bila dikatakan silakan masuk ke istana, dia kata istana adalah istana Sulaiman AS, bukan istana Balqis ya. Dia masuk dalam istana, lalu dia silakan masuk ke dalam istana Sulaiman AS. Bila dia masuk dalam istana tersebut, dia nampak macam air ya, lalu Balqis ni angkat kain dia sikit, angkat sikit sampai ke betis dia, sebab disangka air. Bila dia kemudikan, maka Nabi Sulaiman AS kata, ini bukan air, ini marmar yang halus ya, mumarradun min qawarir ya, dia dibuat daripada kaca yang halus, yang sangat cantik, hingga riak dia macam air. Kita tak jumpa mama macam ni atas dunia sekarang, tapi Nabi SAW hingga tengok tu macam air, dia punya kilat dia tu ya. Dan qalat rabbi inni zalamtu nafsi ya, lalu Balqis pun menyebut, sesungguhnya aku menzalimi diriku sebelum ni, syirik pada Allah, tak beriman dengan Allah, tak bersyukur pada Allah, nikmat macam-macam Tuhan bagi. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku ya, menganut Islam bersama dengan Nabi Sulaiman AS, iaitu Tuhan sekalian alam. Dikatakan bahawa Balqis akhirnya menjadi isteri kepada Sulaiman AS. Dia kata wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku menyerah diriku kepada Sulaiman ya, yang beriman dengan Allah Ta'ala dan menjadi isteri pada Sulaiman AS
Dia katakan Nabi Sulaiman ni nabi yang antara nabi yang ramai isteri, man syariat pada waktu itu, ya, dibolehkan. Sebab nabi-nabi ni tak sama dengan kita. Ya, nabi-nabi dia ada perkara yang khawas, yang khusus untuk para nabi-nabi. Ya, Nabi Muhammad, nabi ni tahajud wajib, kita tak wajib. Nabi boleh kahwin lebih pada 4 orang dalam satu masa, kita tak boleh. Ini perkara yang khusus. Isteri Nabi tak boleh dikahwini. Kita boleh kahwin, isteri kita meninggal, orang lain boleh kahwin. Isteri Nabi tak boleh kahwini. Harta peninggalan Nabi tak boleh diwarisi. Harta kita boleh waris. Ya, itu perkara yang khusus kepada Nabi-Nabi. Termasuklah ada, mungkin kalau sahabat baca, Nabi Sulaiman dikatakan ada 1000 isteri. Nabi Sulaiman AS. Ya, ada 1000 isteri. Ya, dan dikatakan bahawa termasuk Balqis ni di antara isteri Nabi Allah Sulaiman AS. Ya, tapi bergabung dua kekuatan dan hebat. Ya, Allah kurniakan kelebihan pada Nabi Allah Sulaiman AS. Wallahu alam. Semoga dapat manfaat sikit sebanyak apa yang kita baca pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi